Kita tidak seharusnya melihat falsafah Islam sebagai falsafah teologi semata-mata, iaitu falsafah agama yang hanya mementingkan isu teologi dan Islam atau agama. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, kita terus bercakap tentang falsafah Islam. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Mehmet Cunait Kaya. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Awak juga baik. Terima kasih banyak-banyak. Tuan, apakah yang kita maksudkan dengan falsafah Islam? Kita katakan ahli falsafah Islam dan apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka bincangkan. Bolehkah anda bercakap sedikit tentang ini? Nah, sekarang mari kita gariskan bahawa istilah falsafah Islam pada dasarnya adalah tata nama moden. Lebih tepat lagi, semua huraian dengan Islam pada mulanya secara umumnya adalah huraian moden. Dalam erti kata lain, ini adalah nama yang kita buat apabila kita melihat tradisi kita sendiri dari luar. Akibat budaya Islam tradisional kehilangan daya hidup dan dikuasai oleh dunia moden. Ini adalah nama-nama yang muncul sebagai hasil bukan sahaja perspektif kita sendiri, tetapi juga perspektif mereka di luar kita. Oleh itu, terdapat juga istilah falsafah Islam atau ungkapan lain yang setara. Istilah falsafah Islam telah bertapak di Turki, tetapi apabila difikirkan versi Inggeris atau Arabnya, seperti falsafah Arab, falsafah Islam Turki, falsafah Muslim, terdapat nama lain yang setara digunakan di dunia Islam dan Barat. Semua tata nama ini telah muncul kira-kira sejak pertengahan tahun 1800-an. Apabila kita melihat dunia klasik dan dunia Islam pramoden, kita melihat bahawa tidak ada penamaan sedemikian. Kita melihat bahawa tidak ada nama seperti falsafah Islam. Kita tahu bahawa ada satu golongan dalam dunia Islam yang kita panggil ahli falsafah, yang dalam bahasa Arab ialah felasif, jamak ahli falsafah, atau hukama, jamak hakim, bijaksana. Dan apabila bercakap tentang falsafah, apa yang kita panggil falsafah Islam hari ini merujuk kepada aktiviti intelektual, ulama dan ahli falsafah yang kita panggil felasif dan hukama. Dalam tempoh yang sama, terdapat juga ulama fiqh dan ahli kalam. Apabila kita melihatnya sekarang, kita kadang-kadang menggambarkan mereka sebagai ahli falsafah. Bagaimana anda menilai ini? Ya, ini juga merupakan perkara penting. Apa yang kita fahami daripada falsafah hari ini, yang bukanlah satu perkara yang khusus, tetapi secara umumnya, kita cenderung untuk memanggil falsafah semua jenis pemikiran berdasarkan akal, pemikiran berdasarkan hujah, pemikiran berdasarkan inference, dan memanggilnya falsafah. Apabila kita melihatnya seperti ini, kita boleh dengan mudah memanggil semua gerakan intelektual dalam dunia Islam sebagai falsafah. Tidak ada yang salah dengan itu. Oleh itu, apabila kita melihat gaya dan kaedah yang digunakan oleh seorang sufi ketika menyampaikan pemikiran dan pengalaman rohaninya dalam bukunya, kita boleh memanggil ini sejenis falsafah. Anda boleh melihat perkara yang serupa dalam tradisi Yunani, dalam penceritaan Plotinus tentang pengalamannya sendiri, dalam pengkisahan ahli falsafah Neoplatonik Plotinus tentang pengalamannya sendiri. Nah, kita boleh katakan bahawa dia juga seorang ahli falsafah. Ini juga seorang ahli falsafah. Apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang ahli hukum, dia cuba mengemukakan pemikiran hukumnya dalam penghujahan yang lebih tepat. Begitu juga, kita boleh melihatnya dalam ahli teologi dan banyak kumpulan intelektual lain, mereka yang bekerja pada bahasa dan falsafah bahasa. Oleh itu, apabila kita melihatnya dari hari ini, lakarkan pemahaman semasa kita tentang falsafah dan menyesuaikannya dengan masa lalu, kita mempunyai peluang untuk memanggil segala-galanya falsafah. Tetapi, jika kita melihat apa yang berlaku pada masa itu dan cuba memahami fenomena itu sendiri, ini tidak berlaku. Dengan kata lain, ahli kalam dan ulama fiqh di sana tidak mendefinisikan diri mereka sebagai ahli falsafah. Pasti. Mereka menggambarkan karya mereka sebagai teologi, fiqh, tasawuf, sufi, atau mereka kelihatan seperti orang yang berminat dalam bahasa, sains sastera, dan sastera. Dalam pengertian ini, apa yang kita panggil falsafah datang ke dunia Islam dari luar. Dia berasal dari geografi bukan Islam. Ia datang melalui apa yang kita panggil gerakan terjemahan. Ini tidak bermakna sebelum gerakan penterjemahan ini, umat Islam tidak berfikir atau terlibat dalam sebarang aktiviti intelektual. Tetapi atas pelbagai sebab, ada sebab politik, sosial dan intelektual untuk ini, ada sebab yang mungkin.
Sudah tentu tidak semudah itu untuk kembali ke sejarah dan menentukan perkara ini dengan jelas, tetapi nampaknya pengumpulan pengetahuan yang benar-benar hasil daripada aktiviti yang dipanggil falsafah, cinta kebijaksanaan yang dikemukakan dalam sangat serius. Cara dalam zaman purba, Helenistik dan antik lewat, bermula dari pertengahan 700-an, kita tahu bahawa ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam tempoh 200 tahun. Katakan, secara kasarnya kita tahu bahawa dalam tempoh dari 750-an hingga 950-an, sejumlah besar kesusasteraan telah dipindahkan ke bahasa Arab dengan menterjemah apa sahaja yang ada pada masa itu, terus dari Yunani atau dari Yunani ke Syria dan dari Syria ke Syria, bahasa Arab. Hasil daripada pemindahan ini, konsep falsafah telah dipindahkan ke bahasa Arab dalam bentuk falsafah. Jadi perkataan falsafah tidak berasal dari bahasa Arab. Hasil daripada gerakan penterjemahan ini, bahasa Arab diperkenalkan kepada dunia Islam. Teks terjemahan ini, teks yang diterjemahkan dalam proses ini, membangunkan sekumpulan orang yang menterjemahkannya, cuba membaca dan memahaminya, cuba mentafsirnya, memikirkannya, cuba memperbaikinya dan memindahkannya ke perkara baru. Ahli falsafah ini membentuk kumpulan yang kita panggil felasife atau hukeme. Dan sementara gerakan terjemahan ini berterusan di dunia Islam dalam tempoh yang sama, para fuqaha yang kita panggil fuqaha meneruskan aktiviti fiqh dan undang-undang mereka, manakala para muhaddis sebaliknya cuba mengumpulkan hadis dan menyusunnya pada. Sebaliknya, ahli teologi membincangkan banyak isu teologi seperti kewujudan Tuhan, sifat-sifatnya, kehendak bebas, penciptaan. Ketika saya mula membincangkan isu teologi, kesusasteraan seperti itu dipindahkan ke dunia Islam atas pelbagai sebab dan kumpulan yang berminat dalam kesusasteraan ini terbentuk secara semula jadi dalam proses. Bukan sahaja penterjemah tetapi juga mereka yang membaca, memahami dan mentafsir kesusasteraan ini dan membina perkara baru di atasnya yang kita tahu sebagai orang pertama yang mengemukakan sikap falsafah yang kita terima dengan cara yang lebih sistematik. Kita tidak tahu tarikh kematiannya, 866 kelahiran. Katakan dia dilahirkan pada akhir 700-an, meninggal dunia pada 860-an dan mengambil sastra ini, mengasimilasikannya dan cuba membina perkara baru di atasnya. Dan mereka juga menggambarkan diri mereka sebagai ahli falsafah. Sudah tentu, mereka melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada tradisi dengan cara yang sama seperti falsafah Aristotle dan Plato dan dengan cara yang sama seperti yang difalsafahkan oleh pengulas pada zaman Helenistik dan antik lewat. Dan usaha untuk meneliti, menyelidik dan menemui realiti, semua kewujudan dipanggil tujuan utama falsafah. Mereka melihatnya sebagai. Sebab itu, tindakan falsafah mereka ini berbeza sedikit dengan apa yang kita fahami daripada falsafah hari ini. Ia sepadan dengan aktiviti yang merangkumi penyiasatan menyeluruh tentang semua kewujudan dan apa yang kita panggil sains hari ini, iaitu apa yang dilakukan oleh sains positif. Oleh itu, terdapat bidang penyiasatan yang sangat luas. Dalam pengertian ini, apabila bercakap tentang falsafah Islam, sudah tentu pengkaji lain boleh menafsirkannya dengan cara lain dan ada pengkaji dan guru seperti itu. Saya memihak untuk mengahadkan falsafah Islam secara khusus kepada apa yang dilakukan oleh kumpulan falsafah dan ulama ini untuk lebih memahami peristiwa sejarah. Jika kita menyebut apa yang dilakukan oleh setiap kumpulan intelektual sebagai falsafah, mungkin tidak mungkin untuk melihat perbezaan dalam sejarah dengan jelas. Apa yang dilakukan oleh semua golongan intelektual ini, termasuk ahli falsafah, harus dipanggil pemikiran Islam pada zaman moden. Ia kelihatan lebih munasabah kepada saya. Pemikiran Islam adalah payung yang lebih luas. Terdapat ahli teologi, ahli bahasa, sarjana sastera, fuqaha, sufi dan ahli falsafah. Tetapi tidak seperti kebanyakan masyarakat lain di dunia Islam, ahli falsafah membentuk kumpulan yang berasingan. Mari kita panggil perbezaan kelas ini. Nampaknya ia memerlukan kita membuat perbezaan sedemikian. Sebenarnya itu yang saya nak tanya. Jadi ada ulama fiqh dan ahli kalam di sana. Anda mengatakan bahawa kita perlu memisahkan ini yang anda lakukan, tetapi isu-isu itu sangat berkait. Terdapat situasi di mana mereka bercakap tentang satu sama lain, iaitu mereka bercakap tentang isu yang sama bersama-sama dan menanganinya dari aspek yang berbeza. Saya akan bertanya, bagaimana kita boleh memisahkannya dengan jelas, tetapi anda membawanya di bawah satu bumbung dalam bentuk pemikiran Islam? Ya, akhirnya inilah persekitaran yang disediakan oleh agama Islam. Ini adalah aktiviti intelektual yang berlaku dalam tamadun yang dibina oleh umat Islam. Seperti yang anda katakan, mereka masing-masing mempunyai banyak persamaan. Seperti yang anda ketahui, kita bercakap tentang 3 bidang asas falsafah.
kewujudan, pengetahuan dan nilai. Ini dengan baik mewujudkan titik persilangan antara fiqh dan falsafah. Selepas itu, ia mewujudkan lebih banyak titik persilangan dengan perkataan itu. Begitu juga tasawuf, bahasa, sastera mempunyai perkara yang hampir sama dan sama dengan bahagian logik falsafah. Tetapi sudah tentu, terdapat cawangan dan cawangan yang berbeza dalam kumpulan ini. Kita juga perlu mengambil kira mereka, tetapi setiap kumpulan ini mempunyai pendirian dan pendirian tersendiri dalam isu-isu ini. Oleh itu, mengurangkan mereka antara satu sama lain mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang tepat. Jadi apabila kita melihat kumpulan-kumpulan yang berasingan ini pada hari ini, apakah tujuan mereka mengumpulkan mereka semua di bawah bumbung ahli falsafah yang sama dan mendakwa bahawa mereka mengamalkan falsafah Islam? Mengapa anda fikir ia kelihatan seperti ini? Ini mungkin sebahagiannya disebabkan oleh keajaiban konsep falsafah. Jadi, apabila kita memanggil seseorang itu ahli falsafah, kita fikir kita meletakkan dia di tempat yang lebih besar. Maksud saya, ini mungkin boleh, tetapi ia mungkin bukan masalah besar, tetapi apabila kita memanggil Ghazali sebagai ahli falsafah, dia tidak akan menjadi seorang pemikir yang hebat. Ghazali sendiri adalah seorang ahli teologi yang hebat dalam teologi Asy'ari. Beliau adalah seorang ahli fiqh besar dalam fiqh Syafi'i. Beliau juga seorang sufi yang maju dalam ilmu tasawuf. Sekurang-kurangnya begitulah cara dia menggambarkan dirinya, nampaknya. Dia tidak pernah menggelar dirinya sebagai ahli falsafah. Terdapat konflik yang serius antara falsafah dan ahli falsafah. Dia menulis buku berasingan untuk menunjukkan ketidakkonsistenan mereka. Sudah tentu apabila kita melihat teks-teks Ghazali, kita dapat melihat bahawa beliau adalah seorang pemikir yang sesuai dengan definisi falsafah masa kini yang sangat luas ini. Jadi apa yang Ghazali buat? Dia mengemukakan semua pandangannya dalam justifikasi yang rasional. Dia mengemukakannya dalam hujah. Dia adalah seseorang yang telah menulis dan bercakap tentang hampir semua masalah atau bidang kewujudan, pengetahuan dan nilai. Secara sistematik dan bersebab. Ya, ia mendedahkan semua ini. Oleh itu, melihat definisi ini, kita boleh melihat beliau sebagai seorang ahli falsafah. Tetapi apabila kita memanggilnya ahli falsafah, mungkin agak sukar untuk menjawab persoalan mengapa, sebagai ahli falsafah hebat ini, dia menulis tentang ketidakkonsistenan ahli falsafah. Itulah sebabnya saya memihak untuk menilai fakta sejarah itu sendiri. Tetapi seperti yang saya katakan, ini tidak menjejaskan nilai ahli falsafah atau pemikir tersebut. Jadi apakah struktur kumpulan ahli falsafah yang kita sebutkan ini, bagaimana kita harus melihatnya? Ya, istilah falsafah Islam ini mempunyai beberapa konotasi yang salah. Istilah ahli falsafah Islam juga benar. Mungkin lebih baik untuk menjelaskannya juga. Pertama sekali, apabila kita melihat kepada golongan ahli falsafah ini pada masa itu, kita berhadapan dengan pandangan sedemikian. Ia adalah struktur yang sangat kosmopolitan. Golongan ahli falsafah ini bukan sekadar kumpulan orang Islam. Mereka ini bukan sahaja ahli falsafah Islam. Pertama sekali, aktor penting gerakan terjemahan ini, penterjemah, kebanyakannya adalah orang Kristian. Selain itu, kita berhadapan dengan banyak elemen bukan Islam yang mengambil bahagian dalam aktiviti falsafah ini selain daripada menjadi penterjemah. Apabila kita melihat kepada guru Farabi, murid-muridnya, atau ramai ahli falsafah penting yang hidup pada masa itu, kita melihat bahawa mereka bukan Islam, Kristian, kebanyakannya Kristian, sedikit Yahudi, malah beberapa nama sabi termasuk dalam golongan ini. Dalam pengertian ini, falsafah Islam bukan sekadar nama untuk aktiviti falsafah ahli falsafah Islam. Apabila kita menggunakan nama ini hari ini, kita tidak bermaksud begitu sahaja. Pada masa itu, ahli falsafah Islam mempunyai peranan yang sangat dominan di sini. Ahli falsafah yang hebat membina sistem ialah ahli falsafah Islam seperti Kindi, Farabi, Ibn Sina, Suhrawardi, Ibn Rushd. Tetapi ia adalah struktur yang sangat kosmopolitan, baik dari segi bangsa maupun agama. Ini juga berkaitan dengan struktur dunia Islam ketika itu. Dalam erti kata lain, semasa kita bergerak ke hadapan dari permulaan gerakan penterjemahan hingga beribu-ribu tahun yang lalu, terdapat kehidupan intelektual yang sangat kosmopolitan di dunia Islam. Lebih-lebih lagi dari segi masjid falsafah ini. Fikirkan seperti ini. Ia bukanlah satu perkara yang sangat logik bagi seorang Kristian yang hidup di dunia Islam pada masa itu, yang tinggal di Baghdad dan yang mempunyai kepentingan intelektual untuk mempelajari fiqh, hadis dan teologi Islam. Dia boleh belajar teologi Kristian dan sebagainya, tetapi yang lebih mudah dia hubungi adalah ilmu-ilmu falsafah ini yang telah dipindahkan ke bahasa Arab dari dunia Helenistik kuno. Dia boleh berhubung dengan sastra yang datang dari Plato dan Aristotle dengan lebih mudah. Sebab itu, golongan ahli falsafah ini berwatak antarabangsa. Oleh itu, ini tidak boleh dilihat sebagai aktiviti falsafah yang hanya dilakukan oleh orang Islam. Selari dengan ini, falsafah Islam tidak seharusnya dilihat hanya sebagai falsafah teologi, iaitu hanya sebagai falsafah agama yang berkaitan dengan Islam,
dan agama hanya pada isu teologi. Jika kita sempitkan kepada ini, ia adalah bidang falsafah Islam yang merupakan bidang yang penting, kawasan penting dalam aktiviti mereka. Tetapi jika kita mengahadkan diri kita kepada ini sahaja, kita akan meninggalkan banyak perkara lain yang mereka tulis dan lukis yang akan menjadi ketidakadilan yang besar. Macam mana? Dalam erti kata lain, ahli falsafah ini meninggalkan kita kesusasteraan logik yang besar. Tiada unsur teologi dalam kesusasteraan logik ini. Mereka mencipta badan logik yang besar dengan mengikuti, membangunkan dan memperhalusi logik Aristotle. Terdapat banyak literatur tentang proposisi, jenis silogisme, kemudian jenis premis, bagaimana dan dalam keadaan apa kesimpulan yang akan timbul daripada ini, pelbagai jenis wacana yang kita panggil 5 seni semua ini. Pada masa yang sama, orang-orang ini meninggalkan kesusasteraan sains fizikal yang besar mengenai sains semula jadi, dari fizik ke langit, meteorologi, mineralogi, zoologi dan botani. Hari ini, nampaknya mereka termasuk dalam bidang sejarah sains, tetapi ini sebenarnya sebahagian daripada falsafah ahli falsafah pembinaan sistem yang hebat. Begitu juga, mereka meninggalkan literatur penting tentang sains matematik dan literatur dalam bidang metafizik yang boleh dikaitkan dengan teologi, iaitu metafizik yang merangkumi bukan sahaja teologi tetapi juga ontologi. Oleh itu, jika kita melihat falsafah Islam sebagai aktiviti intelektual yang hanya dilakukan oleh orang Islam dan hanya di sekitar agama, ahli falsafah ini seolah-olah kita belum dapat mentafsir dan menilai sepenuhnya penghasilan mereka dan legasi yang mereka tinggalkan. Ia kelihatan seperti koleksi yang sangat kaya. Sebenarnya kita bercakap tentang korpus yang sangat kaya, warisan yang hebat, yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama yang berbeza, dan struktur pemikiran yang berbeza, hasil daripada struktur kosmopolitannya. Tetapi apabila kita lihat pada hari ini, falsafah Islam sebenarnya dilihat dalam batasan hanya bercakap tentang agama, kewujudan Tuhan, dan ontologi. Seperti yang anda katakan, ia menyentuh perkara penting dari segi meningkatkan kesedaran tentang perkara ini. Pasti, ini juga merupakan masalah penting bagi mereka yang mempelajari falsafah Islam. Mereka yang mempelajari falsafah Islam selalunya boleh menumpukan perhatian mereka kepada isu-isu teologi seperti itu. Mungkin ini berkaitan dengan fakta bahawa isu-isu ini, iaitu falsafah Islam, kebanyakannya dipelajari dalam fakulti teologi. Kerana minat dan latihan agak menjurus ke arah ini, tetapi malangnya ini tidak benar-benar membenarkan kita melihat keseluruhan gambar. Kita perlu melihatnya dengan cara yang lebih holistik dan kajian serius telah dijalankan ke arah ini sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Banyak kajian sedang dijalankan mengenai perkembangan bidang sejarah sains, pembentukan kesedaran tersebut dan pendekatan ahli falsafah Islam terhadap teori fizik, ajaran logik dan sains matematik. Kami berharap lebih banyak akan dibuat. Katakan dengan kesedaran ini jalan untuk melanjutkan pelajaran akan dibuka. Semoga. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Terima kasih banyak-banyak. Penonton yang dihormati, hari ini kita bercakap tentang falsafah Islam dan ahli falsafah Islam. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.